InsyaAllah kita mula dengan umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita bertemu, dan alhamdulillah marilah sama-sama kita merendahkan hati kita merendahkan pemikiran kita merendahkan seluruh hidup kita kepada Allah, dengan cara kita merasai kebesaran Allah, kita merasai kehinaan kita, kekerdilan kita rasa perhambaan kita pada Allah. Kita ni hamba Allah. Kita nak merasakan bahawa kita hidup pun pada hari ini dengan izin Allah, dan kita berada dalam suasana yang baik pada hari ini dengan izin Allah. Maka kita nak sama-sama merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kita memulakan majlis kita sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah sebanyak 3 kali sebagai tanda ikrar kita, tanda bahawa kita ni hamba Allah. Kita meletakkan seluruh kehidupan kita, seluruh hidup kita ini secara mutlak, secara hakiki, secara sebenarnya, cara yang sebenar-benarnya di bawah Allah. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah, dan kita juga pada masa yang sama meletakkan diri kita ini berhubung dengan tuan-tuan guru kita, dengan orang-orang soleh, orang siddiqin. Kita nak meletakkan diri kita ni juga di bawah barakah, di bawah barakah tabaruk, di bawah barakah orang-orang soleh yang bersama kita, yang kita kenal, yang kita belajar, muallim yang kita belajar dengan guru-guru kita, ustaz kita, ustazah kita. Juga kepada mereka yang terdahulu daripada kita, yang mempunyai jaringan, ikatan dengan hati-hati kita. Termasuklah juga Syekh, kalau di Malaysia ni antara yang besar adalah Tok Kenali. Mungkin kita kenal rahimahullah, kita kenal namanya sebagai Tok Kenali. Begitu juga yang Syekh Ahmad Fatani, kalau yang besar-besar di Nusantara lah, yang ada sanad sampailah menuju kepada yang besar juga ialah Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-17, sampailah kepada tabi'in, para tabi'in, para sahabat, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada para malaikat yang saleh, yang bersama-sama dengan kita, yang bersama-sama dengan alam ini. Kita mengikatkan hati kita, kasih sayang kita pada mereka. Kita merasakan bahawa kita ini adalah yang merupakan salah satu daripada mereka yang menyayangi, mencintai mereka, orang yang saleh, yang baik-baik tadi. Dan kita juga memikat hati-hati kita ini untuk bersama-sama duduk di bawah panduan-panduan ilmu yang mereka bawa, panduan-panduan doa yang mereka ajarkan, zikir yang mereka ajarkan kepada kita, daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita yang saleh itu. Kita memohon barakah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan mereka, takarub mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga berhajat menghubungkan kasih sayang kita dengan orang yang saleh, para siddiqin, para anbiya, para rasul, dan juga semua sekalian para malaikat yang ada yang baik-baik ini, supaya hubungan hati kita dengan makhluk yang saleh ini akan membawa keberkatan dalam hidup kita.
Jadi barakah ini ialah apabila kita hubungkan dengan orang-orang saleh, para siddiqin, para tabi'in, para rasul tadi. Mudah-mudahan hati kita sayang pada mereka itu merupakan sunnah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ini adalah antara perkara yang kita nak kena rasai, bahawa kita tidak ada kekuatan melainkan bersama dengan orang yang saleh. Orang yang saleh. Jadi sebab itu dia galakkan berselawat kepada Nabi, kerana Nabi yang paling baik. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan baca mentajdidkan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan ruang, dan mari sama-sama kita mengikat hati kita untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah, ta'abud, kita mengabdikan diri kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak rasa dalam hati kita ni sayang kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maknanya kita benar-benar meletakkan Allah sebagai Rabb kita, ilah kita, sebagai Tuhan kita sepenuh hati kita. Maknanya hati kita ni kita nak gantung pada dia, nak berharap pada dia, nak sayang pada dia, nak takut murka dia. Maknanya hati kita nak kena rasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan rahmat Allah Taala, pada hari ini kita apa yang kita sebut, kita akan menyambung kuliah kita ataupun perkongsian kita berkaitan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang ibaratkan pokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kayfa fadaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahu alaihi wasallam. Ibrahim. Bagaimana Allah gambarkan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuatkan perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, iaitu perkataan yang baik, seperti pohon yang indah, akarnya teguh, cabang menjulang ke langit. Pohonnya akan berbuah pada setiap waktu. Ini kita bayangkan ada pokok yang julang ke langit, tinggi, redup, kemudian membawa nyaman, oksigen, membawa kebaikan. Pohonnya, rantingnya boleh digunakan, daunnya boleh digunakan. Malahan kata Allah, Allah berfirman sini, buahnya setiap saat, dan kemudian dia sentiasa memberi kebaikan kepada kita. Maka itulah perumpamaan bagi mereka yang yatazakkarun, mereka yang selalu dalam keadaan diberikan peringatan ataupun sentiasa kena yang sedar. Jadi kita dah bincang, dan insya-Allah kita telah menyatakan bahawa dalam hal ini ada 7 kalimah yang disebut kalimah thayyibah. Itu kalimah yang keberuntungan, kalimah yang membawa kepada kebaikan. Kita dah bincang dah demi mukadimahnya, dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat kalimah yang pertama, kalimah thayyibah yang pertama yang kita mahu sama-sama cuba mendalami. Inilah satu kalimah yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala. Ini surah Al-Kahfi ayat 46. Allah gambarkan al-baqiyat as-salihat adalah lebih baik pahalanya, lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kamu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam surah Maryam pula, dalam surah Maryam ayat 76,
Allah menggambarkan kepada kita, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun marada. Dan al baqiyah as-salihat itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kamu, lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kamu, dan lebih baik pula kesudahannya. Jadi maknanya kita lihat kalimah al baqiyat as-salihat ini dah merupakan satu kalimah yang akan membawa ganjaran yang banyak, ganjaran yang besar, dan di sisi Allah, di sisi Allah. Dan sama ada dia merupakan kalimah yang membawa harapan. Maknanya kita ni bila Allah uji di akhir zaman ni, kita akan berada dalam keadaan susah hati, ancaman, takut. Semalam saya berjumpa dengan kawan-kawan kita daripada satu grup yang kecil. Dan kemudian bila kita cerita, bila soal jawab tu, bila tanya soalan-soalan yang sangkut apa yang akan berlaku, bila saya cerita sebab bila jumpa ni kita boleh open sikit lah ceritanya kan. Kalau cakap dalam FB, dalam Zoom ni kita tak boleh cakap semua. Bila cerita, timbul satu perasaan, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kesusahan yang bakal kita hadapi, kesusahan yang bakal kita hadapi di saat-saat akhir zaman, ketika kebangkitan nak bermula. Maka di sinilah Allah gambarkan dalam hadis ini, dalam ayat Quran ini, wal baqiyatus salihat, iaitu al baqiyah dan salihat ini adalah merupakan sesuatu yang lebih baik daripada pahalanya. Maknanya pahalanya, ganjarannya banyak di sisi Allah, dan juga lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalau harapan, kita nak ada harapan, inilah yang digambarkan Allah, baqiyatus salihat, untuk kita mempunyai harapan. Dan juga lebih baik juga kesudahan. Maknanya di akhir ni, orang yang sentiasa berada dalam baqiyatus salihat ni, dia akan berada dalam keadaan kebaikan. Maka ada, apakah maksud baqiyat itu? Al baqiyatu salihat. Baqiyat ni maknanya kekal. Al baqa sifat Allah kekal. Maknanya baqiyat ni satu yang kekal. Jadi maknanya kalimah ni satu yang kekal, yang sepanjang masa. Kalau kita baca sekarang ni, kita amalkan sekarang ni, maka dia akan sampai kekal sampai ke akhirat, ke akhir, bukan akhir zaman je, akhirat kan. Sepanjang masa kekal pahalanya kekal, maknanya pahalanya kekal, dan balasannya juga hebat. Dan salihat itu pula, salihat itu maknanya baik, soleh, baik, satu yang baik, iaitu baik untuk selama-lamanya, baik untuk apa sahaja. Jadi kalimat ni baik untuk apa sahaja, dan berlaku pada sepanjang zaman, tak kira zaman apa, terutamanya kita di akhir zaman. Lebih kita dalam keadaan hari ini macam-macam masalah, macam-macam ujian. Maka apakah kalimat itu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, khuzu junnatakum, Rasulullah kata apa? Ambillah perisai perlindungan. Ambillah perisai perlindungan, kata Nabi. Qulna ya Rasulullah, min aduwin qad hadara. Maka sahabat-sahabat bertanya, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah musuh nak datang? Jadi maknanya Rasulullah suruh sediakan ni sebelum musuh datang lah. Maka qala la, Rasulullah kata tidak. Junnatakum minan nar qulu. Maka Rasulullah perlindungan daripada neraka, perlindungan daripada azab yang pedih, azab yang paling pedih, neraka. Jadi junnatakum minan nar, perlindungan daripada neraka. Qulu, maka kata Nabi, berkatalah, ni kalimah baqiyat salihat tadi. Qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, fa innaha ya'tina yaumal qiyamah munjiyatun wa muqaddimatun wa hunnal baqiyatul salihat. Jadi Rasul kata apa? Maka kamu katalah, ucaplah, amalkanlah, wiridkanlah, zikirkanlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kerana pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, yaumal qiyamah, dia akan datang kepada kita pada hari kiamat untuk menyelamatkan kita. Maka dia akan datang untuk menyelamatkan kita dan membuka jalan untuk kita, membuka jalan kepada kebaikan
Dan kalimat itulah kata Rasulullah, wa hunna al-baqiyatus salihat, dan itulah al-baqiyah as-salihat. Jadi Nabi gambarkan kepada kita, dan Nabi suruh kita mempersiapkan perlindungan. Kenapa kita mulakan dengan yang ini? Sebab perlindungan yang paling penting bukan hanya di dunia. Kita hanya fikir dunia je. Contohnya macam mana kalau banjir, macam mana kalau duhan, macam mana kalau kita diserang oleh tentera Dajjal ni, perang, macam mana kalau perang, macam mana kalau duit kita dah tak boleh guna, kena tukar emas, nak emas, cari emas kat mana, kita prepping. Kita prepping. Jadi prepping ni hari ni konsep orang-orang yang ada di dalam kehidupan dunia ni, prepping ni dipikir nak selamatkan diri di akhir zaman. Jadi betul tak? Betul lah. Tetapi Nabi ajar kita yang pertama sekali, jangan melihat yang dunia sahaja. Yang pertama Nabi kata apa? Khuzu junnatakum, persiapkanlah benteng kamu, perisai kamu itu. Maka sahabat tanya, adakah musuh nak datang? Ni akhir zaman ni. Nabi Rasul kata apa? La junnatakum minan nar. Jadi kita kena belajar pada hari ini bahawa persiapan yang nombor satu yang kita nak kena selamatkan diri kita, keluarga kita, ialah daripada an-nar, daripada kemurkaan Allah. Daripada kemurkaan Allah, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlindungan yang nombor satu. Ini disebut baqiyatus salihat. Dia kalimah-kalimah yang kekal dan kalimah-kalimah yang baik, kalimah yang kekal dan yang baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa kalimah inilah, baqiyatus salihat ini akan menyelamatkan manusia pada hari kiamat, ketika suasana yang mencengkam. Kalau kita rasa kat dunia ni mencengkam, kita rasa kat dunia ni takut, kalau kita rasa kat dunia ni penuh dengan kepayahan, ancaman, tekanan, penuh dengan berbagai perkara yang kita rasa payahnya, sekarang ni payahnya, sesungguhnya hendaklah kita yakin bahawa suasana di akhirat itu lebih lagi payah kalau kita tidak mendapat rahmat Allah. Kalau kita tidak mendapat kebaikan daripada Allah, lebih susah lagi. Bukan sekali ganda, dua kali ganda, mungkin jutaan ganda susahnya. Dibayangkan di mahsyar, di padang mahsyar, dibayangkan mataharinya cukup rendah, maknanya panasnya luar biasa, laparnya luar biasa. Perjalanan daripada kita dibangkitkan, katalah kita meninggal dunia kat Malaysia, maka ketika kita dibangkitkan, perjalanan untuk pergi ke Yaumul Hisab, tempat kita dihisab, mungkin puluh tahun, mungkin ratus tahun, mungkin 1000 tahun. Kita nak tunggu, punyalah lama, dengan panas, dengan lapar, dengan dahaga, dengan pelbagai perkara. Kena pula kita banyak dosa, satu-satu dihisab kita. Maka sebenarnya kita lihat di sini, suasana di akhirat lebih mencengkam lagi, lebih hebat lagi, lebih menakutkan lagi, lebih mengancam lagi. Dan akhirat itulah tempat yang kekal. Akhirat itulah tempat yang kekal. Maka begitulah penting ni kalimat baqiyat salihat ini, kalimah-kalimah yang baik, yang kekal ini, untuk kita bawa ke akhirat. Jadi yang pertama sekali yang kita nak siapkan hidup kita ni di akhir zaman terutamanya, ialah untuk kita mempersiapkan akhirat kita. Itu yang pertama sekali. Akan itu yang lebih payah, lebih susah. Kemudian kalimat baqiyat salihat ini sama pentingnya dalam kehidupan kita. Begitu juga di kehidupan kita di dunia ini, dia merupakan satu yang paling penting. Yang penting disebut kat sini, bukan sahaja untuk akhirat, dia akan juga membawa kebaikan di dunia ini. Semua orang nak selamat, namun selamat saja tidak cukup, kerana banyak orang selamat, orang yang dapat keselamatan di dunia ini, tapi dia tidak boleh buat apa-apa. Bila sampai satu yang payah, tak boleh buat apa-apa. Jadi nak gambarkan sini, para ulama kita menggambarkan bahawa kalau kita kata sini kita nak selamat, dan kalaulah kalimah ini boleh menyelamatkan kita di akhirat nanti, di dalam neraka Allah boleh, dan tentulah di dunia ni pun dia boleh menyelamatkan kita biiznillah. Kalimah yang baik, yang salihat. Jadi sudah tentulah dalam perjalanan kita akan berhadapan dengan musibah, dengan ancaman, dengan kesusahan. Maka setiap orang ingin terhindar daripada ancaman-ancaman tersebut, kerana perjalanannya masih panjang. Maka untuk melanjutkan perjalanan itu, maka kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan perkara-perkara seperti kalimah ini, kalimah baqiyat salihat ini. Dan musibah yang paling besar, musibah yang paling besar di dunia ini ialah apabila seseorang itu berhadapan dengan terputusnya dia dengan Allah, dan dia berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi kesusahan yang paling hebat sekali dan ujian yang paling besar sekali ialah ketika sakaratul maut kita ni. Ketika kita berhadapan dengan kematian, kita berhadapan dengan kematian, masa itulah kita terputus daripada kekuatan. Masa kita nak mati tu kan, tenaga kita lemah, sakit ni lebih daripada dicincang oleh 300 pedang. Kalau kita bayangkan satu pedang cincang kita, cincang tetak kita, satu pedang tetak kita, sakit ni macam mana? Sakit Nabi kata lebih daripada 300 tetakan pedang lebih. Maksudnya sakit sangat, satu badan sakit. Ini sakit sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut itu dia kata musibah, salah satu musibah, salah satu kesusahan yang kita akan hadapi ketika kita berada di dunia ini. Dan pada ketika itulah kita dapati kita amat memerlukan kepada perlindungan, perlu kepada perisai untuk kita berhadapan dengan perkara tersebut. Dan digambarkan baqiyatus salihat, kalimah baqiyatus salihat inilah antara perkara yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai pelindung tadi. Maka secara harfiahnya, secara kita kata bahasanya, nak sebut kat sini baqiyatus salihat itu adalah merupakan satu kekayaan yang kekal, satu yang bila kita amalkan dia akan menjadi satu capital kita, satu modal, satu kekayaan yang kekal dan tersimpan di dalam perbendaharaan Allah, dan ia kelak akan dapat dinikmati, akan dapat dinikmati terutamanya ketika pada masa tidak ada apa yang bermanfaat di akhirat melainkan amalan-amalan yang soleh itu. Jadi kalimah ini sangat baik dan layak untuk apa sahaja. Maknanya kalau kita pada hari ini contohnya, dia menjadi senjata untuk menghilangkan kesedihan. Kalau kita sedih, kalimah ini boleh menghilangkan kesedihan. Jadi kalau kita suka, kalimah ini akan menambahkan lagi kegembiraan kita. Kalau kita hajat kebaikan, dalam kebaikan, maka dia akan meningkatkan, dia gudang. Dia kait dia satu yang membina kekuatan kepada kita. Jadi di saat pada ketika kita sulit, ketika kita gawat, susah, saat tertekan, terkepung, di mana sahaja, masa bila sahaja, kalau Indonesia kata kapan-kapan sahaja, kita berada di dalam kesusahan tadi, maka kalimah inilah yang akan memberikan kekuatan, perlindungan biiznillah, dengan izin Allah. Inilah kalimah orang Islam, orang beriman, yang bila berhadapan dengan sesuatu, maka inilah bekalan dia. Ini bekalan dia. Macam kita travelling buat air, katalah kita buat air, nak travelling, buat air, adalah kita bahagia. Katakan nak minum air, katakan nak minum air, nak pergi travelling, buat air, kan, kita buat air. Kemudian lepas tu kita haus, kita pun ambil air minum. Minum. Ataupun kita nak makan, lapar, kita bawa makanan, lapar. Jadi inilah kalimah yang menjadi bekalan, perisai ketika susah, ketika payah, sampailah ke dalam neraka Allah. Masuk neraka, kalimahnya akan datang. Biiznillah, dengan izin Allah. Mereka yang ada kisah-kisah ni. Baik. Apakah yang ada dalam kalimah ini? Apakah yang ada? Kita cuba tengok sedikit sebanyak. Sesungguhnya betapa agungnya, betapa mulianya kalimah baqiyatus salihat ini. Alangkah dahsyatnya kalimah ini ketika kita membacanya. Jadi sebenarnya bila kita baca tu, maka sebenarnya dia menjadi satu bekalan bagi kita. Satu bekalan pada kita, kekuatan pada kita. Dan kemudian kekuatan itu kekal, bukan saat kita baca je sampailah kita berhadapan dengan musibah yang hebat, murka Allah campak dalam neraka dia. Jadi maknanya kalimah ni akan datang sampai ke sana. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh merugilah orang yang mengabaikan kalimah ini. Orang yang mengabaikan kalimah ini. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kalimah ini kepada para malaikat, para nabi dan para kekasih pilihannya. Jadi Allah ajar kalimah ni kepada malaikat, para anbiya dan para kekasihnya. Allah ajar. Orang yang dekat dengan Allah, Allah ajarkan kalimah ni. Maknanya siapa yang mudah menyebut kalimah ini, kalimah baqiyatus salihat ini, maka maknanya Allah sayangkan dia.
Kalau susah nak sebut, maka kan tanda-tanda kita jauh daripada Allah. Sebab Allah akan bagi kepada orang yang dia suka, orang yang dia sayang. Maka di dalam kalimah ini yang pertama sekali lah subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Dan perkataan ini bermula dengan subhana. Daripada perkataan daripada asas masdarnya, akarnya itu sabah. And sabah, iaitu digambarkan sini bahawa bunyinya tu dia boleh jadi sebagai sabbahtullah subhana. Aku sucikan Allah dengan kesucian yang sebenar-benarnya. Maknanya kalimah yang pertama subhana. Subhana ni adalah merupakan tasbih. Ini kata tasbih. Ini tasbih. Dan tasbih ini adalah menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tak patut. Kita menyucikan Allah yang maha suci. Maha suci daripada segala yang tak patut pada Allah. Segala kelemahan, segala sifat makhluk. Kita membersihkan Allah dari segala sesuatu. Maknanya bila kita mengucap subhanallah, subhana tu maknanya kita mengakui, kita mengiktiraf, kita mengakui, kita mengiktiraf bahawa Allah maha suci, maha bersih daripada segala perkara-perkara yang tidak layak bagi dia. Baik kita mengagungkan Allah lah. Dengan arti kata lain, ini tasbih. Maka Allah Subhanahu Taala kita bersihkan, hati kita bersihkan daripada segala yang tidak patut, tidak layak kepada Allah yang maha hebat itu, maha agung. Kita menyucikan Allah daripada segala. Maksudnya kita merasakan bahawa Allah ni tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan, bagi Allah. Semua yang baik daripada Allah. Maka bila kita melihat satu kebaikan, subhanallah, kita nampak satu kebaikan, subhanallah, datang daripada Allah. Kita nak rasa daripada Allah. Subhanallah, daripada Allah. Maha suci Allah yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kehinaan, tidak ada semua yang tidak layak bagi dia. Maka semua yang baik datang dari Allah, dan semua yang buruk berasal daripada sebab kita, perbuatan kita sendiri datang daripada Allah, tapi kitalah yang menjadi sebabnya yang Allah bagi tadi. Maka kalimat subhanallah adalah merupakan antara kalimat yang pertama diucapkan ketika Allah SWT memerintahkan malaikat penjaga arash untuk mengangkat arash. Bila Allah SWT memerintahkan malaikat untuk mengangkat arash, memegang arash, lalu Allah menyuruh malaikatnya membaca tasbih subhanallah. Ini digambarkan bahawa tasbih subhanallah itulah, maka malaikat nak angkat arash ini rasa berat nak angkat arash, nak pegang arash yang berat. Kita macam ini bagi kita nak angkat, tapi bukan macam inilah kan. Jadi nak angkat arash itu berat, maka Allah memerintahkan malaikat dan membaca subhanallah, maha suci Allah daripada kelemahan, kekurangan, kehinaan, segala apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh-sungguh dalam ucapan itu telah menyebabkan para malaikat menjadi mudah, nak melaksanakan kerja menjadi mudah. Jadi maknanya kalau kita nak buat kerja hari ni, nak buat sesuatu yang susah, sesuatu yang susah tu, maka salah satunya ialah kita minta tolong ke Allah tu, ialah kita baca subhanallah. Salah satunya subhanallah ni suatu yang membuang kesukaran. Sebab apa? Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha hebat, yang tidak ada satu kelemahan yang tidak layak pada dia sebagai Rabb, ilah kita. Maka Allah SWT mengajar para malaikat untuk membaca subhanallah. Jadi kalimah subhanallah inilah suatu ucapan tasbih yang mempunyai banyak kebaikan. Jadi kita nak baca subhanallah, kita nak ucap subhanallah, hati kita nak membaca subhanallah itu bukan dengan sekadar ucap lidah saja, tapi kita nak rasa dalam hati kita bahawa kita sedang mengagungkan Allah, membersihkan Allah, menyucikan Allah. Kita nak bersihkan tanggapan buruk kita, kita nak bersihkan buruk sangka kita, kita nak bersihkan perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri kita terhadap Allah yang maha suci, yang maha suci. Jadi kita nak membersihkan buruk sangka kita, nak membersihkan perasaan negatif kita. Bila berlaku satu kesusahan, satu yang menyusahkan kita, keberadaan kita, subhanallah, yang berat, yang apa ni sebenarnya kita lah, bukan Allah yang tidak layak kita nak nampak negatif. Yang benda berlaku, benda yang berat, kita tak layak nak menegatifkan, tak layak. Maka kita baca subhanallah. Ini perkataan orang beriman. Jadi ini adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah, subhanallah.
Ta'ala, Maha suci Allah. Jadi bila adab kita, bila berhadapan dengan apa-apa, yang pertama sekali subhanallah, subhanallah. Kita tengok benda tak elok, dia subhanallah. Ataupun benda yang elok, subhanallah. Semua tu subhanallah. Baik. Maka di antaranya ialah diketahui bahawa dahsyatnya kalimah subhanallah. Kita tengok apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diketahui bahawa seluruh makhluk selalu bertasbih. Antara zikir para makhluk binatang antaranya subhanallah. Subhanallah, mereka mengagungkan Allah, membersihkan segala, menyucikan Allah daripada yang tidak layak padanya. Kita ni mengiktiraf Allah ni maha suci, maha bersih. Kita mengiktiraf, kita merasai yang lemah tu kita, yang hina tu kita, yang hina tu kita, yang lemah tu kita, yang buruk tu kita, yang kurang tu kita yang kurang, kita hamba. Allah maha suci daripada segala kelemahan, kekurangan. Itu bila makhluk bertasbih dengan subhanallah itu, maka makhluk itu, setiap makhluk yang bertasbih dengan perkataan subhanallah, kalimah subhanallah itu, maka setiap makhluk itu akan diberikan kelebihan dan keistimewaan daripada Allah. Bila sebut subhanallah ni, Allah akan beri kelebihan, kekuatan. Macam ni malaikat tadi, dia boleh angkat arasy, boleh angkat arasy. Subhanallah. Baik, jadi benda-benda yang ada khasiat, yang besar, yang hebat, maka di situlah dia akan bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Jadi jangan kita pandang ringan subhanallah. Jangan kita pandang ringan subhanallah. Jadi kita kena mudah-mudahan kita bertasbih kepada dia dengan pada Allah tadi, dengan kalimah tadi. Maka dia akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Allah bahkan akan bagi sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan luar biasa yang kita nak, luar biasa yang Allah nak bagi kepada kita. Maknanya kita fikir apa, dia lebih baik daripada itu, insya-Allah. Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang pertama sekali, subhanallah akan boleh menghilangkan ketakutan. Saya bacakan matan dia saja, makna dia saja. Barang siapa yang malam-malamnya digelisahkan oleh fikirannya, maknanya kita ada masalah, otak kita ni berfikir benda-benda yang susah, masalah sebagainya. Barang siapa yang rasa bakhil, susah nak infak fi sabilillah, susah nak derma, dia rasa bakhil, dia rasa dia sayang dekat harta, dan takut diserang musuh, ataupun dia takut serang musuh. Malam-malam kita nak bakhil, nak orang nak minta, nak infak, susah nak bagi contohnya. Ataupun kita takut diserang musuh, ataupun kita malam-malam tadi gelisah, pemikiran kita rasa gelisah, fikiran kita rasa gawat, maka banyakkanlah membaca, kata Nabi apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kerana kalimat itu, kata Nabi SAW, lebih dicintai oleh Allah daripada menginfakkan segunung emas dan perak daripada jalan Allah. Maknanya kalau kita rasa fikiran kita kacau, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu lebih kurang itulah. Jadi sebenarnya ada lagi zikir lain kan. Maknanya ini salah satu hadis Nabi yang menggambarkan subhanallah wa bihamdi itu akan menjadikan fikiran kita tenang, menjadikan fikiran kita tidak gelisah, menjadikan kita ni tidak bakhil, menjadikan kita ni tidak takut apabila dikepung oleh musuh. Dikepung oleh musuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita ucapkan kalimah itu. Kita ucapkan kalimah itu. Kemudian yang kedua, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi wa fi yaumin mi'ata marrah. Siapa-siapa yang membaca dan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, maka kesalahannya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan Nabi apa? Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kan, maka dia akan diampunkan oleh Allah. Kalau kita baca 100 kali itu, ini yang Rasulullah sebut 100 kali. Menjadi kemudian yang ketiga antaranya ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi. Siapa-siapa yang berkata subhanallah wa bihamdi, maka baginya diberikan taman-taman
diberikan tanaman-tanaman dalam syurga. Maka disiapkan tanaman pokok syurga pada dia. Maknanya siapa yang mengamalkan subhanallah wa bihamdi, kalau betul-betul maknanya dia menghayati sepanjang, maka dia ahli syurga lah. Dia ahli syurga lah. Mungkin dia masuk neraka sekejap sebab dia tidak bertaubat, tapi akhirnya boleh masuk syurga. Sebab kalimah baqiyatus salihah. Sebab apa? Allah dah siapkan ladang untuk dia, tanaman, dah siapkan pokok-pokok kurma. Allah dah siapkan tanaman kurma di syurga untuk dia yang menyebut tu. Jadi nak kena menyebut dengan apa? Dengan kekuatan hati, keyakinan, kesedaran. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyul kalamul afdal. Ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalimah yang afdal? Kan kalimah-kalimah perkataan yang afdal, yang baik kan, ataupun yang terbaik ialah afdal kan. Bukan Syafi'i afdal kan. Ini afdal kan. Qala mastafallahu lil malaikah aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ditanya apakah kalimat-kalimat yang afdal? Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji bagi dia. Maha suci Allah, segala puji. Kita menyucikan Allah, kita membersihkan segala yang tidak layak pada Allah. Kita merasai Allah ni maha bersih, maha suci. Dan kemudian kita kata segala puji kepada Engkau ya Allah. Ini kalimah yang ringan, tetapi kalimah ini adalah kalimah yang terbaik, yang afdal, yang paling afdal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kemudian dan lain-lain disebut, ada dalam hadis yang lain disebut, diriwayatkan oleh Muslim juga, dikata kalimah pengiring yang indah tidak disisihkan orang yang mengucapkannya, mengamalkannya 33 kali tasbih, tahmid dan takbir. Bila kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, ataupun Allah akbar, maka setelah selesai solat itulah satu kalimah yang tidak akan mensia-siakan kita, menjadi pengiring kita, bekal. Jadi subhanallah. Yakinlah kepada Allah. Apabila membaca tasbih setiap kali selesai daripada solat, kita nak kena yakin kepada Allah bila baca tasbih tadi. Dan tasbih itu, sebelum kita membaca doa, kita bertasbih kepada Allah. Maka digambarkan dalam hadis-hadis yang lain juga, Allah pasti akan mengiringkan kebaikan kepada kita. Jadi sebab tu kita baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali kan. Betul, alhamdulillah, 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 dan juga Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar 33 kali itu. Itu adalah kalimah-kalimah yang akan mengiringi kebaikan kepada kita. Mengiringi itu. Sebenarnya beza kalau kita baca tak baca. Kalau kita tak baca dengan baca, kita sama je, tak ada apa pun. Dah beza. Beza. Ada kebaikan bersama kita yang kita tak perasan. Apa contoh kebaikan? Kebaikan ni mungkin Allah bagi sesuatu yang kepada kita, yang baik, yang kita nak. Atau mungkin juga Allah menghindarkan kita daripada keburukan. Itu pun kebaikan juga. Ataupun Allah ampunkan dosa kita. Ataupun Allah bagikan sesuatu yang kita tak perasan. Jadi kebaikan pasti ada. Kebaikan itu pasti ada. Kemudian kalimah yang kedua ialah alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalimah kedua ialah alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Alhamdulillah ni kita nak baca dengan keadaan kita merasai bahawa segala pujian milik Allah. Segala pujian tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku puji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya, dengan sifatnya yang maha agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita nak puji Allah. Dan kita, apa kita nak rasa? Kita nak rasa kita ni rendah diri kepada Allah. Subhanallah tadi, kita puji Allah juga. Maha suci Allah daripada segala yang tidak layak. Kita nak rasa rendah diri ke Allah. Kita nak rasa bergantung pada Allah, nak rasa berharap pada Allah. Ini perasaan kita, perasaan hamba. Jadi bila sebut subhanallah walhamdulillah, hati kita rasa kita ni hamba Allah. Aku ni rendah je. Aku tak layak nak dipuji. Aku tak layak nak dijadikan sesuatu yang hebat. Tak ada. Aku tak ada kehebatan. Hanya Allah sahaja. Ini perasaan kita. Jadi inilah disebut sebagai tahmid. Tahmid. Tadi tasbih. Tadi tasbih, ini tahmid. Tahmid ni apa? Iaitu menyampaikan pujian kepada Allah. Kita puji Allah. Itu tahmid. Tahmid itu memuji Allah. Menyampaikan syukur
Kita bersyukur pada Allah. Ni alhamdulillah, kita terima kasih ke Allah. Kita syukur ke Allah. Sekaligus kita berikrar. Sekaligus kita ikrar, hati kita mengikrar bahawa segala kesempurnaan milik Allah. Sebab tu kita puji dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji pada Allah. Segala, tidak ada satu pun melainkan pujian tu milik Allah. Pujian hanya milik Allah, hanya milik Allah. Ini kita rasa dalam hati kita. Jadi bila sebut alhamdulillah, 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 kita nak rasa pujian tu milik Allah. Pujian tu milik Allah. Jadi kita tak rasa tinggi diri, tak rasa ujub. Kalau kita ada rasa perasaan aku ni lebih baik daripada orang lain, tak ada dah, sebab kita dah buang ujub tu dengan kita rasa Allah lah yang terbaik. Aku tak ada. Aku tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa. Nak baik apa? Kalau ada kebaikan pada aku ni, kalau ada kebaikan, handsome lah, cantik lah, kuat lah badannya, kan, boleh gerak sana sini lah, boleh ada ilmu pula, boleh silat-silat, kalahkan orang. Bukan sekat silat, jadi kan, apa dia panggil, pengadil silat lagi. Bukan sekat silat, juri silat, kan. Hebat dia, bukan sekadar silat, dia boleh mengadil. Kau punya ni kurang satu mata, dua mata. Kenapa? Ada kekuatan dia, ada kebaikan dia. Tetapi nak sebut sini, bila kita alhamdulillah, kebaikan tu pun Allah punya. Allah punya. Ada ilmu, ada PhD. Ada ilmu, ada master, ada kemahiran, ada pengalaman yang banyak. Pengalaman yang banyak, ilmu yang hebat, kan, jasad yang sehat, semua tu Allah punya, Allah bagi. Maka alhamdulillah, kita rendahkan hati kita pada Allah. Itu maknanya bila sebut alhamdulillah tu, ini satu kebaikan yang banyak. Tapi kita sebut bersama dengan kefahaman, bukan cakap gitu je. Jadi kalimah tahmid ini adalah menyampaikan syukur. Kita nak sampaikan, kita nak suarakan, kita nak panjangkan. Ya Allah, Engkau lah yang berhak dipuji. Segala pujian milik Engkau. Ya Allah, aku syukur sangat kat Engkau. Ya Allah, aku terima kasih sangat kat Engkau tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, aku ada makanan boleh makan. Alhamdulillah. Aku ada anak, aku ada suami, aku ada isteri, aku ada keluarga, aku ada harta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak rasa semua tu daripada Allah. Kita puji Allah. Kita buat berjaya dalam projek kita, dalam aktiviti kita, dalam apa yang kita buat, kita dapat satu kejayaan, kecemerlangan. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasihlah bagi aku cemerlang. Ya Allah, terima kasihlah bagi aku berjaya. Ya Allah, terima kasihlah bagi aku ilmu. Segalanya alhamdulillah, alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, kesempurnaan pujian milik Allah. Kita rasa macam itu. Inilah kekuatan. Inilah kekuatan. Jadi kekuatan bukan sekadar sebut alhamdulillah, alhamdulillah macam itu lidah, tapi hati tak rasa apa-apa. Hati nak kena rasa. Ini disebut mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah pemilik sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan milik Allah. Segala kehebatan milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dialah pemilik segala-galanya, semua milik dia. Dialah yang memberikan segala-galanya. Dia yang memberikan segala-galanya. Jadi sebab itulah kita lihat kalimah alhamdulillah ini antara perkataan yang awal yang diucap oleh Nabi Adam AS. Allah SWT menjadikan Adam AS, bila dia jadi, dia dihidupkan, tiba-tiba dia bersin. Tiba-tiba dia bersin. Bersin. Jadi Nabi Adam AS ketika dijadikan, antara mula-mula yang dibuat ialah bersin. Ketika dijadikan dia acung bersin. Dan ketika dia bersin itu, Nabi Allah Adam AS ketika itu tidak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Jadi dia tu aktiviti antara aktiviti awal bila Allah dah jadikan daripada keadaan dalam keadaan tidak ada roh, Allah bagi roh, kemudian dia buka mata dia, kan, baru dia dah mula melihat, mula mendengar. Macam kita bayangkan, kan, kalau Nabi Adam AS mula kan buka mata, kan, mula mendengar, mula melihat. Kemudian dia sedut udara, kan, sedut udara. Agaknya pertama kali sedut tu agaknya ada abu ke apa, agaknya lah, kita tak tahu, Allahu'alam. Dia bersin. Nabi Adam bersin. Maka bila bersin, Nabi Adam tak tahu nak cakap apa, bersin gitu je. Maka ucapan tuan boleh sebut alhamdulillah. Allah mengajar puji dia. Allah mengajar puji dia. Alhamdulillah,
Maka malaikat pun mendengar ucapan tahmid. Semua bersaksi. Ucapan tahmid yang pertama yang keluar tadi daripada Nabi Adam AS menjadi saksi bahawa Adam bersyukur kepada Allah. Perkataan bersin bila dah ni semua haju kan. Allah ajar dia ucap alhamdulillah. Maka dia pun cakap alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik engkau ya Allah, ya Allah, milik engkau. Macam tu kan, hati sepenuh fikiran bersihnya kan. Maka malaikat pun mendengar ucapan yang pertama tahmid, menjadi saksi bahawa Adam bersyukur kepada Allah. Jadi kita ni, sifat kita sebagai hamba ni, setelah kita kenal Allah, beriman pada Allah, mengucap kalimah syahadah, setelah kita Islam, sifat pertama ialah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah kita gambarkan. Maka malaikat pun menjawab yarhamkumullah, yarhamkumullah, ataupun yarhamkallah. Maka mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Jadi sebab itu kalau kawan-kawan kita bersin, cium kan, jika alhamdulillah kita jawab yarhamkallah, yarhamkallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian kita jawab pula yahdina yahdikumullah, moga Allah merahmati kita sama-sama. Lebih kurang itulah ya. Cium kan, alhamdulillah, kawan kita sebut alhamdulillah, kita bercakap yarhamkallah, semoga Allah memberi rahmat pada engkau. Sebab kita sebut alhamdulillah tadi, maka kita bila sahabat kita sebut yarhamkallah, dia sebut yahdina yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan Allah merahmati kita semua. Nampak? Mana puji Allah, puji Allah. Jadi hamba ni puji Allah, ini adalah kalimah yang baqiyah salihah, yang akan kekal bersama kita. Bersebut alhamdulillah, dia akan menjadi bekalan kita. Ni Allah bagi kat kita lah, ni hadiah Allah pada kita lah. Nampak? Dalam memuji Allah tu pun dah Allah bagi dah. Bukan saja Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat pada kita. Bila kita sebut alhamdulillah, bersyukur tu pun Allah bagi nikmat lagi, tambah lagi. Ya Allah ni. Sebab tu segala puji milik dia, milik Allah segala puji. Maka sebab itulah yang merupakan doa yang diberikan malaikat tadi, demi Allah, dalam ucapan tahmid itu ada kebaikan yang besar. Malaikat berkata, kami akan tambahkan kepada kata yang pertama ini, maknanya pengarang sebut tadi, maka baca subhanallah walhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah daripada kelemahan, kekurangan, segala yang tak layak pada dia. Subhanallah walhamdulillah, dan segala puji bagi engkau ya Allah. Maka banyaklah cerita kisah-kisah bersin dan sebagainya ni. Kenapa bersin tu sebut alhamdulillah, adalah cerita kisah dia panjang sangatlah kan. Jadi kita nak sebut sini. Contoh ada berlaku satu kisah dalam kitab-kitab ni lama, digambarkan berlaku pada satu ketika, satu orang raja yang muda, yang tampan, yang hebat. Raja itu didekati oleh seorang menteri yang beriman, kepada Allah. Dan menteri ini sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Ini satu benda penting ni. Satu benda penting ni. Alhamdulillah ni, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan apa yang Allah bagi pada kita. Alhamdulillah. Allah bagi kita elok pun alhamdulillah, Allah bagi elok pun alhamdulillah. Jadi menteri ini sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Apa pun jadi alhamdulillah. Segala puji pada Allah. Maka kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah pada hal yang baik, itu biasa. Tetapi satu yang luar biasa, seketika mengucapkan alhamdulillah pada hal yang tak baik. Pada hal tak baik pun dia ucap alhamdulillah, pujian milik Allah juga. Baik pun milik Allah pujiannya, tak baik pun milik Allah pujiannya. Ini kita kata yang luar biasa. Maka berlaku kepada menteri tersebut. Maka dia pun sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Raja dia tengok menteri yang sentiasa alhamdulillah tuanku, alhamdulillah tuanku, contoh kan. Maka raja ni pula mempunyai hobi berburu. Maka satu ketika dia pun pergi berburu hutan, jadilah satu musibah. Jadi satu kemalangan di mana salah satu jari raja itu putus, terpotong. Jari dia terpotong. Raja itu terputus. Maka menteri itu mengucapkan alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan. Barangkali ada kebaikan ni, jari terputus ni.
mendengar ucapan tu, raja marah. Kena musibah engkau sebut alhamdulillah pula. Kan? Raja marah dan bersumpah. Kan? Kalau kau ulang lagi ucapan itu, maka kau akan dimasukkan penjara. Raja tak bagi dia ucap alhamdulillah. Kan? Raja, kan? Raja ni kadang dia emosi kan. Dia manusia tapi dia rasa dia kuat. Kan? Maka raja mengira apa yang diucapkan oleh menteri sebagai tanda senang. Senang dia sebab dapat musibah. Jarinya putus kan dalam tu. Maka perjalanan pun dilanjutkan. Tiba-tiba ada satu lagi musibah. Raja terjatuh daripada kuda dia. Dia tergolek-golek dan akhirnya kakinya terbentur dengan batu, kakinya berlaga dengan batu, luka macam patah sikit dan luka sakitlah maknanya. Maka menteri itu kan berkata, alhamdulillah, moga-moga ada kebaikan. Maka raja marahlah, dah tadi putus jari dia cakap alhamdulillah. Ini dia jatuh tergolek-golek, laga dengan batu kepala dia luka, kaki dia pun luka pun dia, alhamdulillah lagi. Maka dia pun kata, tangkap menteri ni, masuk penjara kerana dituduh mencelakai raja. Sebenarnya itu politik. Niat saya politik. Ada orang yang tak suka dengan menteri yang baik ni, maka dia pun tuduh tu, hasut raja tu, sehingga akhirnya dia masuk penjara. Kenapa? Sebut alhamdulillah. Maka pada ketika yang lain, raja pergi memburu. Kali ini dia pergi seorang-seorang dia minat, dia seorang-seorang, tak nak ajak orang lain, dia nak dia seorang. Maka dia pun pergi dan dia masuk dalam hutan, dan tiba-tiba di hutan dia bertemu dengan segerombolan orang yang menyembah berhala. Maka ini adalah orang-orang manusia yang menyembah berhala dan manusia yang makan manusia, kanibal lah. Maka raja tu kena tangkap. Maka dia angkat dia diikat dan sebagainya. Mereka pun berpesta bergembira mendapatkan seorang manusia untuk dihadiahkan kepada raja dia, kepala dia, pada ketua dia lah. Maka ketuanya pun memerintahkan budak membawa raja yang cantik yang tadi tu, bawa, sebab dia nampak ni boleh bawa kepada raja dia lah, ketua dia, untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada berhala mereka, nak sembelih lah. Ketika dia bawa untuk disembelih, sebelum dia sembelih, mereka tengok dulu anggota badan, sebab nak bersembah kepada berhala. Ada tak cacat? Tengok-tengok salah satu jarinya putus, dan kakinya pula ada macam bekas bengkok sikit sebab bekas luka berlaga dengan batu tadi. Maka mereka pun berlari kepada kepala, dia kata, berlari kepada ketua, dia kata, tuan, dia kata, kan, sesungguhnya jari dia putus, cacat lah, dan kemudian kakinya juga dekat dengan keadaan itu. Maka sedih yang tadi tu, ketua tadi. Maka dia kata, akhirnya kata, tak payahlah, buang je dia. Maka dia pun dibuang, dicampak tadi. Maka bebaslah raja tadi, tidak jadi disembelih untuk persembahan berhala, dilepaskan. Maka apa yang diucapkan oleh menteri itu benar, alhamdulillah, mudah-mudahan segala kejadian itu ada kebaikan. Jadi raja itu sedar, baru raja itu perasan, rupa-rupanya betul, menteri itu cakap betul. Maka dia pun bebaskan menteri tersebut lah. Ini salah satu kisah yang ada kita lama lah. Jadi di sinilah kita lihat bahawa kalimah alhamdulillah itu sebenarnya adalah merupakan satu kalimah yang Allah ajar kepada kita, untuk kita ucapkan. Yang mana bila kita ucapkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang hebat kepada mereka. Tapi apa asas alhamdulillah ni? Asas alhamdulillah dalam hati kita lah sebagai hamba dalam tarbiyah ni. Bila kita sebut alhamdulillah tu, kita nak rasa apa? Baik sangka dengan Allah. Kita nak rasa diri kita rendah, hina, tadarruk, memerlukan Allah. Kita perlukan Allah, bukan kita lah yang berjaya buat benda tu, bukan kita. Semua tu datang daripada Allah. Pujian pada Allah, pujian sebenar-benar puji. Tiada sikit pun kita rasa ada sesuatu yang kebaikan, melainkan semuanya daripada Allah. Jadi apakah dahsyatnya kalimah ini? Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Hasan. Diriwayatkan oleh Al-Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba-Nya. Satu hadis ini, Allah tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba-Nya, baik nikmat itu kecil, baik nikmat itu besar, melainkan hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan memberikan padanya lebih utama, yang lebih baik daripada apa yang sudah didapat. Maka Nabi gambarkan di sini bahawa Allah bagi kepada kita
apa ni, nikmat kecil ke nikmat besar, kita alhamdulillah, 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 maka Allah akan tambah nikmat. Ini Allah Maha Kaya kan, Allah Maha Pemurah, maka dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Semuanya alhamdulillah, sebab kita tahu Allah ni kan Maha Pemurah, maha baik ya, kita sebut baik dia kan. Tak, Allah Maha baik kan. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id, daripada Sa'id Jubair radhiyallahu anhu berkata, orang yang pertama kali masuk syurga, orang yang pertama masuk syurga adalah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan suka ataupun duka. Jadi sentiasa dia ucap alhamdulillah. Jadi kita hari nak latih lah subhanallah walhamdulillah sampai situ kan. Jadi la ilaha illallah belum lagi sekali kan. Ketahuilah saudaraku bahawa mengucapkan alhamdulillah dan syukur adalah ibadah hamba-hamba Allah daripada generasi yang awal, daripada Adam AS sampailah ke generasi yang akhir. Alhamdulillah ibadah para malaikat. Alhamdulillah ini salah satu ibadah para malaikat. Ini ibadah para nabi, penduduk bumi dan penduduk penghuni syurga. Banyak ibadah orang yang baik-baik ini ialah bersyukur kan, merasai kehebatan Allah, maka dia puji Allah. Jadi memuji Allah ni ibadah. Memuji Allah ni ibadah. Jadi alhamdulillah diucapkan oleh Nabi Adam di syurga ketika bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah jadi ibadah. Alhamdulillah diucapkan oleh Nabi Nuh ketika Allah tenggelamkan kaumnya, menyelamatkan daripada kaum tadi itu, maka dia bersebut alhamdulillah allazi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada orang yang zalim. Ini kita sebut pasal suntikan-suntikan ni kan. Suntikan-suntikan ni kan. Jadi ni pun satu kezaliman kalau kita terpaksa ambil tak ada buat apa, terpaksa ambil kita istihara kan. Rasa kita kena ambil, jangan lupa la subhanallah walhamdulillah. Sebut dengan hati yang yakin. Maka kita syukur, ya Allah, aku ada badan ni tapi ada orang nak kacau aku. Nak buat macam-macam kan. Jadi kita minta Allah bagi nikmat lebih kuat lagi. Itu ada orang kata dia lepaskan anjat jadi kuat kan. Allah alam. Alhamdulillah diucapkan Nabi Ibrahim. Yang dia sebut sekini Allah Maha Berkuasa. Allah alhamdulillah diucapkan Nabi Ibrahim setelah dia mendapat puteranya. Dapat anak. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibri Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku pada hari yang tua, dah tua ni Ismail dan Ishaq. Alhamdulillah diucapkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketika diberikan anugerah. Alhamdulillah diucapkan penghuni syurga. Masuk syurga pun, dah sampai syurga pun alhamdulillah juga. Jadi alhamdulillah ni kan, sampai dalam syurga pun sebut juga alhamdulillah. Daripada kesedihan, masuk syurga bebas dari kesedihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan orang yang berdoa kepada Allah. Sebab tu doa yang diawali dan ditutup dengan alhamdulillah. Tidak di awal. Jadi doa yang tidak ada alhamdulillah di permulaannya, tidak ada alhamdulillah di akhirnya, statusnya apa? Tergantung. Tergantung. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa kepada orang beriman tadi lah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah ucapan ketika kita nikmat diberi sesuatu. Orang lain bagi kita sesuatu, orang lain tolong kita. Orang lain tolong kita. Mula-mula sekali bukan terima kasih. Mula-mula sekali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lepas tu baru dia terima kasih. Gitu kan. Jangan terima kasih dulu. Alhamdulillah. Nak rasa yang dapat tu daripada Allah. Melalui orang tu sebab je, tak ada apa pun. Tapi kita sebut terima kasih sebagai adab kita dalam berhubung. Berhubung dengan manusia sama manusia. Terima kasih. Rasulullah katakan kita ni bukan orang beriman, bukan orang yang tidak berterima kasih, tapi alhamdulillah. Itu akidah kita. Akidah kita. Dan ketika kita selesai buat pekerjaan, kita boleh buat selesai, alhamdulillah, kita rasa Allah bagi kita selesai. Jadi ketika kita dapat sesuatu, kita alhamdulillah, dan kita selesai buat satu, alhamdulillah. Ni adab. Ni adab orang yang dalam, yang merasai, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Jadi la ilaha illallah ni apa maksud dia? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain.
kekuatan yang lain, kehebatan yang lain, kemuliaan yang lain. Kita menafikan segala sesuatu yang hebat, yang kuat, yang kita kata berpengaruh dalam hati kita ni. Kita kata tu bagus, yang baik, semua kita menafikan. Illallah, melainkan Allah sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai yang memiliki kehebatan, memiliki kekuatan, memiliki segala kesempurnaan. Maka bila kita sebut la ilaha illallah, bila kita sebut la ilaha illallah, hati kita ni akan menyatakan bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada yang boleh nak memenuhi hajat aku, tidak ada yang memberi rezeki pada aku, tidak ada yang memberikan kemuliaan pada aku, tidak ada yang memberikan kekuatan, illallah, melainkan Allah. Nampak power? La ilaha illallah ni power. Jadi bukan sebarang-sebarang. Dia menunjukkan kita ni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala hal. Kita melihat sesuatu, tidak berlaku illallah, melainkan dengan izin Allah, illallah, melainkan dengan kekuatan Allah, illallah, melainkan dengan kehebatan Allah. Jadi la ilaha illallah itu merupakan tahlil, disebut tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ialah kita mentauhidkan Allah, memurnikan Allah, kita mengesahkan Allah, membebaskan daripada syirik. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu mentauhidkan Allah. Tak ada dah ketakutan pada makhluk, tak ada dah rasa hebat makhluk, tak adalah rasa mulia makhluk. Tidak ada, semua melainkan apa yang Allah bagi pada dia, melainkan apa yang Allah izin pada dia, melainkan Allah yang maha mulia, maha hebat. Maka pada ketika itu hati kita rasa tenang bersama Allah, rasa kuat bersama Allah. Hati kita rasa berhajat pada Allah, Allah yang boleh bagi. Macam hari ni kan, ada orang kata vaksin itu merupakan ubat yang boleh merawat. Ubat yang boleh merawat. Tak ambil dia, tak boleh. Kena ambil juga. Kenapa? Kata itulah yang dia, itulah satu-satunya. Kalau tak ambil tak boleh. Salah tu. Akidah tak betul. Allah SWT yang menyembuhkan, bukan Panadol yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Bila kita yakin ubat menyembuhkan, kita mensyirikkan Allah. Kita dah mensyirikkan Allah. Ni akidah siapa ni? Ni bukan akidah orang yang beriman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan air pun dah boleh sembuh dengan izin Allah. Tapi Allah suruh kita berusaha. Maknanya kalau kita kata itulah, kena ambil itu, kalau tak ambil itu tak sembuh, kalau tak ambil pandemik tak selesai, maka itu kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasa antum mensyirikkan Allah. Kita rasa itulah dia. Mana Allah digagahi oleh vaksin tadi. Digagahi, maknanya kalau tak ada tu tak boleh. Allah, dia kata Allah menyembuhkan, Allah menyembuhkan, tapi kita kena ambil ni. Kenapa kita nak bagi syarat benda ni untuk suruh Allah sembuhkan? Boleh tak Allah sembuhkan dengan benda lain? Boleh. Boleh tak Allah sembuhkan tanpa ubat? Boleh. Allah Maha berkuasa. Akidah. Jadi sebab tu kita lihat hari ni, dia bukan masalah apa namanya setakat ubat. Ini bukan masalah vaksin tuan-tuan, ini masalah ubat saya sebut ni. Ada juga di kalangan kita ni yang melihat tentang vaksin ni. Dia bukan vaksin saja, ubat. Kita makan Panadol, sakit kepala makan Panadol. Kan? Kata doktor, tak ada ubat ni kecuali kena makan ubat sampai mati. Kenapa? Kamu ada sakit kencing manis, kamu ada darah tinggi, makan sampai mati. Tak ada ubat. Konsep tak ada ubat. Kena makan, ambil ubat ni sampai mati. Tak ada dah, inilah sampai mati kau kena makan. Kenapa? Kalau nak sembuh kena makan sampai mati. Sampai mati kena makan. Maknanya tak ada ubat dah, dia kata. Maknanya seolah tak ada ubat. Sedangkan Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Jadi kenapa setiap penyakit ada ubat? Menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan, menunjukkan mentauhidkan Allah. Bila kita kata setiap penyakit ada ubat, Allah jadikan penyakit, Allah jadikan ubat. Setiap penyakit ada ubat, kita mentauhidkan Allah. Sebab apa? Allah boleh sembuhkan kita. Sama ada dengan ubat A, B, C, makanan A, B, C, ataupun tak ada apa-apa sebab sembuh. Boleh juga mentauhidkan Allah. Ada masa ubat dengan tidur. Ada satu penyakit ubat dengan tidur. Kena tidur. Tak ada makan ubat apa, tidur je. Kamu sakit apa?
Saya tahulah, saya rasa pening kepala kenapa? Kan, kamu tidur berapa lama? Saya tidur semalam sempat tidur sejam je. Dah 2 hari saya tidur sejam. Satu hari sejam tidur. Oh, ubat kamu tidur. Ubat nak rawat penyakit tidur. Tak payah makan apa-apa, tidur je. Rehat. Ada masanya sakit pening kepala, tapi ubatnya tidur. Ubat juga, tapi bukannya makan ubat. Ubat ni Allah sembuhkan. Allah yang sembuhkan. Jadi nak sebut ini bersebut la ilaha illallah. Kita nak mengakui, mengesahkan Allah, memurnikan kuasa Allah, kesempurnaan Allah. Memurnikan kesempurnaan Allah tadi. Al-Ahad. Ni Al-Ahad. Mengesahkan Allah. Maknanya kita bebaskan diri kita daripada syirik. Jadi kalimah la ilaha illallah ini dia ada 3 huruf. La ilaha illallah ada 3 huruf. Yang satu hurufnya lam. Yang satu lagi hurufnya alif. Yang satu lagi hurufnya ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 huruf. Lam alif dan ha. Dan tidak ada huruf bertitik. Ba, ta, sa, tak ada. Ya, tak ada. Semuanya tegak dan kosong. Maknanya hati harus terbuka. Hati kita sebut la ilaha illallah, hati kita mesti dibuka. Kita membuka hati kita, terbuka. Merdeka. Ni baru merdeka betul. Kita nak sambut merdeka ni. Merdeka. Maknanya bebas daripada segala karut-marut percaya, yakin manusia, asbab segala boleh memberi kesan. Bebas. Hanya Allah yang boleh memberi kesan. Yang memberi kesan ni Allah sahaja. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Allah memberi kesan. Habis sebab tu Allah izin. Boleh tak sebab tu tak jadi? Boleh. Boleh tak api tidak membakar? Boleh. Ada api bakar, tapi boleh tak api jadi tak membakar? Boleh. Tu Nabi Ibrahim tak mati sebab tak terbakar. Kan api juga, tapi tak terbakar. Jadi maknanya sebab bukan menjadikan orang tu tak terbakar ataupun tidak mati, tidak sebagainya, tapi Allah yang memberi kesan. Allah sebenarnya yang berkuasa. Sebab disebut la ilaha illallah, hati kita kosong daripada syirik, daripada kekuatan yang lain, daripada kehebatan yang lain, daripada kemuliaan yang lain. Illallah, melainkan Allah. Power tak? Power ni mentauhidkan Allah ni. Ini kalimah yang paling afdal dalam zikir. Afdalu zikr. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kita baca la ilaha illallah, kita baca dengan hati yang terbuka. Kita hanya menerima Allah sahaja. Sebab tu digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, dia kata alif, daripada lam, alif dan ha, tidak ada titik tegak ke atas. Maka dia kata di sini maksudnya hati kita terbuka, merdeka. Merdeka daripada tekanan-tekanan, daripada ketakutan-ketakutan. Illallah, melainkan kita takut kepada murka Allah, melainkan kita takut kepada azab Allah. Kalau Allah azab kita, Allah murka kita, maka itu yang kita bimbang. Kenapa? Allah tak suka kita, Allah buang kita, kita tak jadi hamba Allah. Maknanya wa'iyazbillah min zalik. Maka hati kita harus ikhlas. Maknanya ikhlas, bersih. Bersih daripada dorongan yang lain. Kita nak buat ni kerana ini, kerana itu, kerana macam-macam kerana. Hanya kerana Allah. Lillahi ta'ala. Bersih dan ikhlas. Dan hati kita juga diarahkan tegak lurus kepada Allah. Hati kita fokus pada Allah. Tawajuh kita menghadap pada Allah. La ilaha illallah, kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang mematikan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang memenuhi keperluan kita illallah, melainkan Allah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, dia ada 7 perkara. 7, 5, 6, 7. Ada 7 perkara. Syarat untuk memenuhi kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, para ulama gambarkan 7 perkara. Yang pertama, mesti ada ilmu. Jadi tak cukup la ilaha illallah, la ilaha tanpa ilmu. Yang kita sebut tadi tu contoh, ilmu nak kenal Allah, ilmu nak mendekatkan kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang sebut, ada orang mengutuk Allah, ada tak orang kutuk Allah? Ada. Orang Yahudi, dia kata Allah ni lemah,
Dia kata Allah lemah. Allah bergaduh dengan dia punya ni, bergusti, Allah kalah, dia kata. Apa lagi dia menghina Allah dengan perkataan itu? Semua adalah syaitan. Syaitan. Sebab tu apakah yang apa namanya disuruh oleh syaitan? Syaitan akan suruh kita melakukan sesuatu yang menunjukkan kita menghina Allah. Sebab tu kalau nak belajar sihir, kenapa sihir tu kan berlaku setelah kita melakukan dia punya apa? Dia punya syarat-syaratnya menghina Allah. Contoh apa? Kita pijak Quran. Itu firman Allah, pijak. Dia perbuatan tu tidak menghina Allah, tapi hati dia menghina Allah. Dia pijak Quran, mushaf. Allah hina tak? Allah tak ada apa-apa kesan. Tak ada kesan, tapi dia menghina Allah, maka Allah Ta'ala akan murka pada dia. Sebab tu kena ada ilmu. Yang pertama sekali, untuk mengucap kalimah la ilaha illallah, nak menjadikan bahawa la ilaha illallah itu satu kekuatan pada kita, mentauhidkan Allah, mesti ada ilmu. Iaitu kita faham, kita tahu, kita faham tidak ada yang kita sembah, yang kita agungkan melainkan Allah. Kita kenal Allah, perbuatannya, sifatnya, namanya. Kita kenal Allah. Kenal ni perbuatan Allah. Ni sifat Allah, nama Allah. Dan kita menyembah Allah, kita mengabdikan diri, beribadah kepada Allah itu berdasarkan pada ilmu, bukan pada pandangan sendiri. Ini pandangan sendiri ni sesat ni. Pandangan sendiri yang sesat ni. Pandangan sendiri yang sesat ni. Kita kena tengok pada Quran, tengok pada hadis Nabi dan ulama-ulama yang muktabar. Jangan kita main pandangan kita sendiri. Sebab tu hari ni kalau ada siapa-siapa yang bagi pandangan sendiri tentang makna la ilaha illallah, dia tambah ini, tambah itu, sesat. Keluar daripadanya. Istighfar, ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah tu kita sungguh-sungguh kita ucap dengan hati kita penuh, mentauhidkan Allah. Tidak ada yang lain illallah melainkan Allah. Dan hakikat kita ada ni pun sebab Allah mengadakan kita, dan sebab Allah yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kan, Allah yang maha hidup, yang maha mengurus semua. Tengok ni semua ya Hayyu ya Qayyum ni semua ni. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ni sifat-sifat Allah ni, nama Allah. Jadi pertama dengan ilmu. Sebab tu kita kena belajar. Tauhid ni kena belajar, bukan ilmu kalam. Belajar macam nak kenal Allah. Yang kedua, yakin. Kena yakin. Jadi sebut la ilaha illallah ketika mana dia berkesan? Ketika ada keyakinan dalam hati kita. Apa maksud yakin? Tidak ada sikit pun syak, tidak ada sikit pun ragu-ragu, tidak ada sikit pun rasa ragu-ragu dan wahan dan sebagainya. Sepenuh hati kita yakin bahawa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh ada keraguan, tak ada sikit pun ragu-ragu. Yang ketiga ialah redha. Redha namanya dengan sepenuh hati kita, penuh ketenangan jiwa kita, dengan penuh kita menerima Allah sebagai Rabb kita, ilah kita. Kemudian ialah inqiyad. Inqiyad ni maknanya kita perlukan kepada satu perasaan, satu suasana kita bersedia untuk dibimbing. Diarahkan dengan kalimah la ilaha illallah, tidak mencari-cari alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan. Jadi tak cari alasan. Contoh, kita kata saya ni nak kena begini, kena baca sekian-sekian, kita kena minta pertolongan daripada jin. Minta pertolongan jin. Buat apa nak minta pertolongan jin? Minta ke Allah direct lah. Kita nak minta pertolongan guru kita, khalifah kita, minta daripada dia, minta daripada Allah. Habis dia tu sebagai apa? Dia tu sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai guru kita, mursyid kita, sebagai orang yang baik, yang dekat dengan Allah. Dan orang yang baik dekat dengan Allah ni, mudah-mudahan kita dapat tempias dia. Barakah tu barakah, dia bukan menyembah dia. Minta bukan pada dia, kita minta pada Allah. La ilaha illallah. Dia tu sebagai teman kita, sebagai pembimbing kita, mursyid kita, yang mana dia ada kebaikan pada dia. Barakah tu bukan kebaikan, kita pun tompang barakah dia. Tompang barakah dia, tompang kebaikan dia. Tapi bukan kita minta kat dia, minta kat Allah. Syirik kita minta pada manusia. Kan? Inqiyad, bersedia untuk dibimbing. Yang kelima ialah siddiq. Kita membenarkan kalimah la ilaha illallah, benarkan, mentauhidkan Allah. Kita kena yakin dan benarkan. Kan?
apa yang dibuat Rasulullah SAW semua benar. Yang keenam, ikhlas, sanggup membersihkan syirik. Yang ketujuh ialah muhabbah. Bila sebut la ilaha illallah, bukan hanya kita sebut, kita yakin, kita ikhlas. Dan sebagainya tadi, kita nak kena rasa sayang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayang ke Allah, nak rasa sayang ke Allah. Ini yang susah. Lain pun susah juga. Ini antara yang susah. Dahsyatnya kalimah Allah. Baik, saya ingat kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kita akan bincang tentang dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Apa kedahsyatan dia? Apa kedahsyatan kalimah la ilaha illallah? Hebatnya dia. Kalimah ni hebat. Dan apakah dia punya faedah dia? InsyaAllah kita akan bincang. Kita akan sambung besok. InsyaAllah pasal masa dah lebih dah ni. Saya minta maaf terlebih dah. Saya pun sebenarnya nak kena pergi satu tempat. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ni kalimah baqiyah salihah. Allahu akbar tak sampai lagi lah. La ilaha illallah pun tak habis ni. InsyaAllah sambung besok. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa ya muslimin muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub irtabat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawhadat 'ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك واسك اللهم رابطتها وعلمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجمع التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادتك بسبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نجوارك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kalau tuan-tuan sampaikan apa yang kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua insya-Allah, terutama pada anak-anak kita insya-Allah dan juga kepada keluarga kita. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.